أو تقولوا كما قال العلماء وجمهرة العلماء وجمهور المسلمين قالوا إن اللغة العربية بالنسبة للآيات قد نفهمها على ظاهرها وقد نفهمها على مجاز. Okay. So, ahlul hadis yang kita boleh terima adalah ahlul hadis yang menerima bahawa lafaz ayat Al-Quran ini ada yang boleh difahami secara zahir, ada yang boleh difahami secara majaz. Ini central issue berbicara tentang ahlul hadis yang kita boleh terima. Okay. Ahlul hadis yang bukan mujassim, ahlul hadis yang bukan yang berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani makna al-majaz anna hadhihi al-ayah تتجاوز المعنى الأصلي المتبادر الذي وضعت له. Ini poin penting. Di sini kita berbeza dengan Ibn Taymiyah. Dan di sini Ibn Taymiyah berbeza dengan jalan Asy'ariyah. Apa yang dimaksudkan majaz dalam bahasa Arab? Tatajawazul ma'na al-asli. Penggunaan satu perkataan yang melangkaui makna asal dia. Apa maksudnya di situ? Di situ kita mengisbatkan ada makna asal bagi perkataan. Ada makna asal. Makna asal ni apa maksud dia? Perkataan itu dicipta untuk membawa makna itu. Ataupun makna yang digunakan di dalam adat resam sebuah masyarakat adalah makna yang tertentu. Okey. Al-ma'na al-asli, dan makna al-asli ni al-mutabadir alladhi wudi'as lahu. Mutabadir ataupun mutabadar pun boleh juga. Yang datang ke minda. Bila disebut satu perkataan, dia akan ada satu makna yang datang dulu. Bila sebut tangan, ada satu makna yang akan datang dulu. Whether you like it or not. Okay. Alladhi wudi'at lahu. Perkataan itu dicipta untuk membawa makna itu. Ini dipanggil sebagai al-wadu' al-lughawi di dalam ilmu bahasa. Jumhur, majoriti ulama bahasa berpegang bahawa ada makna pertama bagi perkataan. Tak kiralah makna pertama tu datang kerana ada rekaan daripada ahli bahasa ataupun masyarakat sendiri yang menentukan dalam isti'mal mereka, dalam penggunaan mereka. Sebab Ibn Taymiyah menafikan wada'. Ibn Taymiyah kata tidak ada bukti bahawa perkataan tangan, mata ni semua dicipta oleh manusia. Ibn Taymiyah kata ia datang daripada ilham. Ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulama bahasa lain mengatakan tidak, memang ada perkataan yang dicipta oleh manusia. Bahkan kalau kita tengok hari ni pun setiap hari ada perkataan baru yang diciptakan. Awak Google saja new words in 2024. Ada banyak perkataan baru yang dicipta. Itu wada'. Itu wada'. Cuma kita tak mengatakan bahawa semua perkataan itu confirm datang melalui wada'. Mungkin ada perkataan datang daripada bunyi binatang. Ini pandangan Imam As-Suyuti. Ini teori bahasa, the origin of language. Ada perkataan yang terkeluar kerana muhakah. Dia copy daripada bunyi-bunyi binatang. Ataupun bunyi-bunyi suara. Bunyi-bunyi benda. Bahkan benda tu kadang-kadang boleh jadi benda yang jamid, yang bukan hidup. Dia mengeluarkan bunyi yang tertentu, maka perkataan itu terkeluar daripada mulut manusia sebagai ala sabilil muhakah. Awak copy bunyi benda tersebut. Contohlah macam perkataan sepak kan. Sepak ni dia kena dengan bunyi dia. Betul? So ada teori yang mengatakan dia copy bunyi. Dalam masa yang sama, kita tak boleh menafikan ada perkataan yang dicipta. Ibn Taymiyah nafi benar. Dia menafi al-wada' al-lughawi. Atas sebab itu dia menafi al-zahir al-ifradi. Satu perkataan kalau berdiri sendiri tak ada konteks, you will never know what it means. Dia kena ada konteks baru dia tell you what it means. Telah masuk seekor singa. Betul? So Ibn Taymiyah kata singa dekat situ bermaksud manusia yang berani. Dia tak ada kena-mengena dengan singa binatang tersebut. Kerana apa? Kerana konteks itu telah menunjukkan kepada manusia. So dia menafikan al-wada' al-lughawi. Dan ini very very strange position ulama bahasa. Okey, isu wada' ni memang ada khilaf. Tetapi ulama tidak menafikan bahawa ada makna al-awwal kepada perkataan. Tapi wudi'alahu ni pun kata ulama bahasa pun berbeza lah. Sebab memang kata ada benda ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkataan ni bukan wada' manusiawi.
tapi ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun perbezaannya, ada makna awal ataupun makna asli kepada perkataan. Bila awak ketepikan makna asli, perkara yang makna yang musta'mal itu di kalangan masyarakat, dan awak pergi kepada makna kedua, ketiga, keempat, itu dipanggil sebagai majaz, tajawuz. Awak melangkau makna asal, awak melangkau makna pertama kepada makna kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu dipanggil sebagai majaz. Itu dipanggil sebagai majaz. Ini penting Syekh Ahmad Taib tekankan benda ni, sebab di sinilah Ibn Taymiyah menyerang. Dan daripada sinilah menjadi kacau bilau dalam isu takwil. Bila you nafi majaz, you akan nafi takwil. Okay? So, kawan-kawan Salafi kita yang kata, Ibn Taymiyah ada takrif sendiri kepada perkataan majaz. Sila bawa apa takrifan majaz dan hakikat yang ditakrifkan oleh Ibn Taymiyah. Dan is it a necessary dissent? Adakah ni benda, apa sebenarnya sebab dia nak melawan benda ni? What is the main issue sebenarnya? Wa hadza syi'r al-jahili mamlu'un bil majaz. Kalau lihat kepada syair jahiliyah, penuh dengan majaz. Seperti yang difahami oleh kita hari ini. Majaz itu apa? Bukan seperti yang difahami oleh Ibn Taymiyah. Yang kita faham tu memang ada dalam syair al-jahili. Tansya' ma'rakatan ukhra. Hal hunaka majaz fil Quran? Atau laisa hunaka majaz fil Quran? Ibn Taymiyah timbulkan, dalam Quran ada majaz ke tidak? Benda yang tak sepatutnya menjadi soalan, dan ini menjadikan kekicuhan. Dalam Quran ada majaz ataupun tidak? Taba'an. Pasti dalam Quran ada majaz. Al-Syekh Al-Maharsawi. Ini ada seorang syekh. Syekhuna fi hadha. La tadkhul fi mutahatin ukhra man yaqul. Ini dia cakap bahasa percakapan. So, taba'an ma'ruf anna Syekh Ibn Taymiyah wa talamizatuhu yunkiruna hadha. Ibn Taymiyah dan murid-murid dia menafikan majaz. Dan mereka mengatakan bahawa majaz itu adalah adik-beradik kepada penipuan. Nah, inilah punca dia. Ini punca masalah kepada isu takwil takwil ni, akhirnya mengeluarkan orang ni daripada sunnah wal jamaah. Allah makana qadir yu'abbir ala kadha fa hadhihi hiya al-mas'alah. So kita kata apa? Kau nak kata Allah tak boleh nak mentakbirkan wahyu dia dengan menggunakan majaz, sehingga kamu kata majaz itu satu bentuk penipuan? Like what? Pelik. Ini adalah satu pelik. Sebab tu saya ajak kawan-kawan Salafi ni pergi cek balik pendirian Ibn Taymiyah berkenaan dengan majaz ni. Awak akan jumpa pendirian yang sangat mutanaqid. Dia menafikan wad'ul awal, dia menafikan makna al-asli, dia menafikan makna al-awal. Tapi sebenarnya dalam kalam-kalam dia yang lain, dia mengisbatkan sebenarnya ada benda ni. Sebab tu kami kata pendirian Ibn Taymiyah dengan isu majaz ni sangat bercanggahan. Saya akan bawa kalam Ibn Taymiyah tersebut. Okay, di dalam Majmu' al-Fatawa Al-Kubra, jilid 14, muka surat 63 sehingga 64. Ka'amsalil Quran, ini dia tengah ceritakan bahawa Al-Quran ni banyak buat darbul amsal. Darbul amsal ni memberikan banyak perumpamaan. Seperti perumpamaan apa? Kehidupan di dunia ni seperti air yang turun, kan? Lepas tu menumbuhkan hijauan, lepas tu dia jadi kering, lepas tu dia jadi debu. Begitulah kehidupan dekat dunia ni. Al-Quran banyak membawa perumpamaan. Wa huwa an yakuna ar-rajul, lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap Okay, tengok apa istilah yang digunakan. Wa in kana al-lafzu fil asli ghayra mawdu'in laha fa ka'anna tilka al-jumlah al-mithliyah nuqilat bil 'urfi min al-ma'na al-khas ila al-ma'na al-'am kama tunqalu al-alfaz al-mufradatu bi fa hadha
naqlun fil jumlati mithlu qawlihim yadaka aw kata wa fuk nafakh huwa muwazin liqawlihim anta janaita hadha لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ ثم صار مثلا عاما وكذلك قولهم الصيفة ضيعت اللبن. Okey, apa yang kita nak buktikan dekat sini? Ibn Taymiyah dalam dia nak menceritakan bahawa Al-Quran ni ada masal, dan bagaimana masal ni akhirnya menjadi satu perkara yang biasa di dalam masyarakat, jadi uruf percakapan masyarakat. Dia menjelaskan, dia menggunakan istilah al-ma'na al-awwal. Dia isbatkan di sana ada yang dipanggil sebagai al-ma'na al-awwal. Wa in kana al-lafzu fil asli ghairu mawdu'. Dekat sini pula dia isbatkan bahawa ada perkataan yang dibuat secara asal dia untuk membawa makna tertentu. Nah, ini menyanggah pendirian dia mengatakan bahawa tidak ada wadu' di dalam bahasa. Seperti yang kami kata, ada wadu', ada makna asal, ada makna awal. Ni semua Ibn Taymiyah isbat dalam satu paragraf ni saja. Faka'anna tilkal jumlah al-mithliyah nuqilat bil 'urfi min al-ma'na al-khas ila al-'am kama tunqalu al-alfazul mufradah. Bagaimana perumpamaan itu boleh berpindah daripada satu istilah yang umum kepada jadi istilah yang khas, penggunaan yang khas dalam masyarakat, ataupun sebaliknya, seperti mana perkataan-perkataan, words, perkataan boleh berpindah daripada makna khas kepada makna am. Maksud dia dekat situ apa? Boleh berlaku perpindahan daripada makna asal, daripada makna yang dah dikhaskan untuk membawa makna tertentu, kemudian dibawa kepada makna lain. Maka di sini sudah ada pengakuan daripada Ibn Taymiyah, bahkan pendirian yang sangat-sangat bercanggahan. Sebab tu saya tanya kepada golongan Taymiyun ni, macam mana you nak reconcile, you nak harmonize? Ibn Taymiyah mengaku ada wad'ul awal ataupun tidak? Mengaku tak ada makna awal? Kalau mengaku ada makna awal, kalau mengaku ada wad'ul awal, kalau mengaku ada isti'mal, perkataan ini digunakan untuk membawa maksud yang tertentu, kemudian kalau maksud yang tertentu itu diketepikan untuk membawa maksud yang lain, itu dipanggil majaz, maka kita sepakat, end of story, isu selesai, masalah henti. Masalahnya tidak. Mati-mati nak menafikan bahawa majaz ini salafus soleh tak pernah cakap. 3 generasi pertama tak pernah sebut. Taksim, pembahagian, categorization ini. Wallahi ada. Benda ni ada. Kalau kita baca risalah Imam Syafi'i pun, ada makna dia. Walaupun istilah tu mungkin tak ada, tapi maknanya sudah ada dekat situ. Baca risalah Imam Syafi'i, dia menjelaskan bahawa keluasan bahasa Arab itu. Bagaimana bahasa Arab ni kadang-kadang kita boleh ambil zahir, kadang-kadang kita tak boleh ambil makna zahir dia. Ini disebut oleh Imam Syafi'i. Perkataan zahir dia guna. Itu yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kita lihat isu yang dibawa oleh Syekh ataupun Dr. Ahmad Taib ini goes to the heart of the issue. Nak diterima sebagai ahlul hadis, nak diterima sebagai salafi, kamu kena tengok ada ciri-ciri Taimiyah itu, maka dia bukan dikira sebagai ahlus sunnati wal jamaah dan tak dikira sebagai ahlul hadis yang dirangkum di dalam ahlus sunnati wal jamaah.